Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada host kita pada hari ini, iaitu Encik Tesla, dan juga kepada para tetamu ya, ada Encik Proton dan juga Puan Honda hari ini. Dan kita tak perlu lupakan yang ada online bersama kita hari ini, ada Encik Toyota dan juga Puan Pro 2. Jadi semua hai, selamat datang ke Your Thermomix Cooking Experience. Nama saya Siti Hafifah binti Jamhari, selaku Professional Thermomix Advisor. Jadi hari ini saya akan menunjukkan macam mana nikmatnya, macam mana gembiranya bila kita memasak dengan Thermomix. Betul tak Encik Tesla? Untuk pengetahuan semua, ini adalah kali kedua Encik Tesla menganjurkan ataupun kali kedua dia host cooking demo di kawasan yang di venue yang serba cantik ni. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Tesla atas usahanya. Okey, kalau nak tahu kenapa Encik Tesla sampai 2 kali host demo, adalah sebab beliau baru sahaja membeli Thermomix keduanya. Alhamdulillah, nampak tak betapa best ni memasak dengan Thermomix, sampai Encik Tesla tak cukup satu, dia beli pula unit yang kedua. Jadi hari ini saya nak tunjuk pada Encik Proton dan juga Puan Honda serta tamu kita di bahagian online sana macam mana cooking experience bersama Thermomix memudahkan, menyenangkan, menggembirakan hati orang yang nak memasak. Okay, sebelum kita mula, saya nak kongsikan macam mana kehidupan sebelum ada Thermomix. Saya menggunakan Thermomix ni dalam tempoh 2 tahun, iaitu ketika kira-kira pandemik bermula. Jadi waktu itu memang hari-hari lah kita memasak. Walaupun hari-hari memasak, saya rasa macam susah nak fikir apa nak masak hari ni. Bila dah fikir apa nak masak hari ni, saya memikirkan kerja-kerja, persiapan memasak, persiapan kerja-kerja selepas memasak. Memang banyak sangat kerja. Dan semua tu berubah bila saya ada Thermomix. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah macam mana Thermomix membantu saya. Antara salah satu sebab kenapa saya membeli Thermomix adalah sebab food allergy ataupun intolerance lah, yang memang ada dalam salah-salah keluarga saya. Jadi bila kita masak sendiri, kita boleh kontrol apa bahan, apa dia bahan-bahan yang tak sepatutnya ada dalam makanan kita kan. Okay, antara faedah bila saya menggunakan Thermomix ni, saya rasa macam pengalaman makan bersama keluarga tu satu yang bermakna, satu yang menggembirakan. Anak pun excited nak tahu hari ni mama masak apa, hari ni mama masak apa, sedap kan? Jadi ini antara salah satu sebab utama lah kenapa saya memilih Thermomix. Mesti antara Encik Tesla, Encik Proton, Puan Honda semua akan ada sebab-sebab tertentu kenapa Thermomix is the answer, adalah jawapan kepada pemakanan yang lebih sihat, pemakanan yang lebih baik untuk keluarga masing-masing. Jadi kat sini kita boleh tengok contohnya kenapa sebab-sebab kita memerlukan Thermomix adalah yang pertama, kita jaga anak. Bila kita jaga anak kecil dekat rumah, dia memerlukan perhatian yang lebih. Jadi kita nak masak, nak fokus pada masak, nak fokus pada anak, memerlukan masa dan fokus-fokus yang tertentu. Kedua, kita tak tahu nak masak. Ada orang memang nak masak tapi dia tak tahu nak masak. Yang seterusnya, bila nak memasak memerlukan banyak bahan, memerlukan banyak gadget. Lepas tu banyak pula barang-barang nak dibasuh. Tak cerita lagi macam saya cakap tadi, food allergy dan seterusnya. Bila kita tak nak hadap semua ni, apa jadi? Kita tapau, beli bungkus sana, bungkus sini. Jadi tahu-tahu sebulan dah beratus-ratus ataupun beribu habis semata-mata untuk tapau makanan. Jadi itu adalah kehidupan sebelum Thermomix. Jadi kenapa saya gembira sangat ada Thermomix ni? Sebab bila memasak dah tak perlu ada blender lain, tak perlu ada periuk lain, kuali lain, cutting pot. Memang meminimumkan kerja. Itu satu benda yang saya rasa satu anugerah terhebat lah bila ada Thermomix ni. Okey, seterusnya bila kita ada Thermomix, nak memasak lebih mudah. Kita tahu kat dalam ni ada resepi beribu-ribu, senang nak ikut dan confirm jadi. Seterusnya bila kita masak sendiri, apa akan jadi? Kita dapat mengamalkan gaya pemakanan yang lebih sihat, kebersihan lebih terjamin. Jadi itu antara
Sebab kenapa saya mengatakan Thermomix ni semua orang wajib ada sekurang-kurangnya satu. Kalau ada rezeki lebih macam Encik Tesla, boleh ada 2, 3 ataupun 4. Nak banyak lagi pun boleh kan. Okey, seterusnya, sebelum kita mulakan memasak, saya nak ceritalah menu yang kita akan buat hari ini. Kita ada 5 menu. Yang pertama, saya akan tunjukkan betapa mudah dan freshnya bila kita memasak dengan Thermomix. Yang kedua, saya nak tunjuk betapa mudahnya baking dengan Thermomix. Yang ketiga, macam mana nak memasak dengan lebih seronok, anak-anak excited. Yang keempat, macam mana ada rahsia untuk kita makan lebih sihat dan lebih menyelerakan, terutamanya bab sayur mayur ni kan. Bukan setakat orang dewasa, kadang-kadang anak pun susah nak makan kan. Jadi apa rahsia dia? Kenapa masak dengan Thermomix lebih sedap? Dan yang terakhir sekali, resipi kita terakhir hari ini, saya akan tunjukkan macam mana dengan Thermomix sekelip mata kita boleh sediakan hidangan yang seimbang, lengkap, sihat untuk seisi keluarga. Jadi menu kita hari ini, yang pertama adalah jus kalamansi. Jus kalamansi ni kita akan sediakan dalam tempoh tak sampai 10 saat. Selalu apa je kita boleh buat dalam 10 saat kan. Jadi hari ni saya akan tunjukkan menu pertama kita adalah jus kalamansi, iaitu jus limau ni lah. Jadi saya sediakan bahan-bahan dulu. Okay, ramai antara kita tahu kan, Thermomix ni ada banyak sangat fungsi dan sangat hebat. Jadi kat sini saya nak tunjukkan salah satu fungsi utama dia yang menjimatkan ruang dapur kita. Okey, contoh kalau kita nak buat air teh tarik ke, kita nak buat apa-apa air lah, apa-apa resepi lah. Kadang-kadang kita ada sukatan yang kita suka, betul? Nak pastikan dia kena dengan selera kita, kena dengan selera keluarga. Tapi bila kita buat manual, kejap jadi, kejap tak jadi. Jadi salah satu ciri terpenting Thermomix ni adalah dia ada built-in scale. Okay? Dia ada penimbang automatik. Jadi dia macam, contoh kita ada resipi. Hari ni saya nak buat jus kalamansi kan. Saya memerlukan lebih kurang 90 gram gula batu. Ni adalah gula batu, gula besar-besar ni lah kan kita masukkan. Okay. Jadi dengan mudahnya dia dah timbang. Jadi tak adalah hari ni kita buat manis, esok kita buat masam. Jadi kita punya sukatan tu akan sentiasa sama bila kita ada penimbang. Seterusnya tadi kita masukkan gula batu kan. Gula batu ni kita tahulah, kalau kita nak hancurkan biasa memang susah sikit. Tapi jangan risau, sebab kita punya enjin Jerman ni sangat hebat. Okay, saya tunjuk ya. Sekarang kita menggunakan turbo mode selama 2 saat. Okay, satu kali, saya akan buat lagi sekali. Dengar kan bunyi gula tu daripada kerak, dia jadi macam bunyi halus, ketik. Jadi sekarang kita tengok apa hasil dia selepas kita menggunakan mode turbo. Nampak tak? Tak nampak ya? Okay, saya tunjukkan. Jangan risau, saya boleh tunjuk. Dahsyat kan? Daripada gula batu tadi, dia dah jadi gula serbuk. Jadi kita boleh proceed ke step seterusnya. Kalau kita nak buat air jus limau kalamansi ni, selalu kita risau kan kalau terpahit lah, tak jadi kan. Tapi dengan Thermomix ni senang saja untuk kita hasilkan jus kalamansi yang sedap. Kita terus masukkan air. Ini adalah air sejuk ya. Selalu kita nak bancur dengan gula, kita guna air suam lah, air hangat lah untuk pastikan gula tu larut. Tapi jangan risau, sebab kita dah pun hancurkan gula tadi kan. Jadi dia boleh larut dengan mudah. Okay, macam ni, kita tutup saja. Kita akan menggunakan mode yang sama, iaitu turbo, selama 2 saat juga. Dan kita buat 1 kali sahaja. Kita buat 1 kali sahaja. 2 saat. Bau kalamansi dah semerbak. Betul tak Cik Tesla? Betul tak? Betul tak Cik Proton semua? Bau dia dah semerbak. Jadi sekarang kita tengok apa rupa jus kalamansi kita.
Okey. Dah siap jus kalamansi. 10 saat pun tak sampai tuan-tuan. Puan Honda, bau dah semua rebak kan? Okey, sekarang saya nak tunjuk suatu magic lah. Betapa intelijennya, betapa hebatnya rekaan Thermomix ni sampai setiap benda pun dia ada fungsi-fungsi yang pelbagai. Contohnya ni, semering basket ni selalu kita guna untuk masak nasi, untuk steam kukus-kukus kan? Tapi sebenarnya kita boleh gunakan dia untuk tapis. Jadi dengan mudahnya, sebab dia terus muat dekat situ, jadi kita boleh terus kan tuang kita punya jus kalamansi. Tuang, jangan risaulah, dia memang hampas-hampas tu takkan termasuk. Jadi, tada! Dah pun siap kita punya jus kalamansi. Sekarang kita tengok kat dalam ni, dia punya hampas-hampas dia. Hampas-hampas ni tak hancur pun tau. Bila dia tak hancur, bermaksud air kita takkan pahit. Okey, sekarang kita tiba ke segmen yang paling kita sukalah semua kan, nak merasa. Bila kita kata tak pahit, ramai orang tak percaya. Jadi, kenalah rasa. Kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar dari ladang. Memang segar sangatlah, nampak tadi kan? Tak ada proses-proses lain. Masukkan limau, masukkan air sejuk tadi dengan gula yang kita dah hancurkan dengan sehalus-halusnya. Terus siap. Jadi Encik Tesla, Encik Proton dengan Puan Honda jemput minum dulu sementara saya bilas saya punya mixing bowl ni, okey? Okey, saya dah balik. Sekejap je kan. Bilas pun bilas manja-manja je lah sebab dia bukannya kotor sangat. Memang sangat mudah untuk bersihkan. Jadi bila kita mudah nak bersihkan, maksudnya kita kurang kerja. Selalu kalau nak buat air yang simple-simple pun kita nak keluarkan jug, nak keluarkan fudu lagi kan. Tapi ini sangat mudah dan menyenangkan. Okay, sebelum kita teruskan dengan menu masakan kita yang kedua, saya nak tunjukkan satu lagi perkara menarik. Mesti tertanya-tanya, takkanlah ada Thermomix ni semata-mata nak buat jus kalamansi kan. Dengan fungsi yang sama saya tunjukkan tadi, kita boleh buat lemonade jus kalamansi lah yang sedap ni. Kita boleh buat juga jus temikai, kita boleh buat blended coffee frappuccino kita sendiri, tak perlu nak pergi ke Starbucks ke Coffee Beans kan, kita boleh buat sendiri. Selain daripada tu, kita boleh buat juga benda-benda lain macam chicken stock. Sebab turbo mode tu sangat canggih, dia boleh menghancurkan sehalus-halusnya kan. Dengan kita punya fungsi penimbang lagi. Menarik tak? Menarik tak? Menarik kan? Thermomix ni, kalau Puan Honda dengan Encik Proton nak tahulah kan, sebenarnya bukan satu gadget yang baru. Kita panggil Thermomix ni sebagai the original all-in-one super kitchen machine. Sebab apa? Dia dah wujud sejak tahun 1883. Dia dah ada 140 tahun dah dekat muka bumi ni. Dia bukan yang baru lagi, dia bukan yang orang tak kenal. Dia dicipta dengan bawah syarikat Bauer, satu syarikat yang memang terkenal lah, berasal daripada Jerman dan popular di seluruh dunia. Jadi dia punya kualiti, integriti dia kita tak perlu nak ragu lagi. Dengan semua kualiti yang kita dapat tadi, betapa hebatnya tadi tu, semua banyak-banyak kan, dengan hanya RM7 satu hari. Bawah RM10 satu hari. Dengan keadaan ekonomi sekarang,
RM7 itu sangat-sangat berbaloi. Sebab itu dalam setiap 23 saat, okay, kat seluruh dunia ni, dalam 23 saat je ada satu Thermomix terjual. Betapa hebatnya Thermomix sampai setiap 23 saat satu unit terjual. Okay. Macam yang saya tunjukkan tadi, Thermomix ni dia hebat, dia punya enjin dia punya turbo dia tu, betapa hebatnya. Teknologi yang kita gunakan kat sini sebenarnya kita bagi nama sebagai frictionless. Maksudnya dia takkan panas lah. Bila motor kita frictionless, maksudnya dia akan tahan lama. Thermomix ni terkenal dengan dia punya prestasi yang mana kita boleh pakai lama, tahan lasak sampai ke anak cucu lah orang kata. Kita tengok tadi Thermomix ada macam-macam variasi, semua kebanyakannya tu masih tahan lasak sampai ke hari ini. Termasuklah ini model TM6. Okay, ini adalah unit Thermomix lah. Semua ni adalah unit Thermomix. Okay, selain daripada yang kita nampak dekat atas ni, ada juga ini yang kita panggil sebagai Varoma. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lah apa gunanya periuk kat atas ni. Jadi ini sebahagian daripada unit lengkap Thermomix lah. Kalau kita tengok dekat bahagian sini, kita akan nampak setiap satu bahagian dia ada spatula, ada butterfly wheels. Semua bahagian ini kita menggunakan teknologi Jerman yang sangat-sangat teliti pembuatan dia. Setiap satu bahagian tu ada dia punya fungsi-fungsi yang sangat hebat. Seterusnya, okey, ini bila saya cerita, saya masak mungkin okey, tapi bila nak baking ni kejap jadi, kejap tak jadi. Kita orang Malaysia ni bila memasak ada satu term, ada satu ayat yang kita takut tau, iaitu agak-agak. Kalau ada resepi turun-temurun, kita nak tanya macam mana nak buat yang paling sedap, jawapan dia agak-agak. Agak-agak tu banyak mana? Banyak ni ke? Banyak ni ke? Itu adalah suatu ayat, kalimah yang kita nampak macam senang je tu, agak-agak kan. Tapi sebenarnya agak-agak itulah yang menjanjikan sama ada apa yang kita baking tu jadi ataupun tak jadi. Jadi untuk resepi kita pada hari ini, yang kedua saya nak tunjukkan dengan Thermomix, semua orang pun boleh baking. Macam saya ceritakan tadi, dekat dalam Thermomix ni ada beribu-ribu resepi. Okay, contoh ni ada banyak sangat resepi kan. Dan tak cukup dengan itu, kadang-kadang bila kita nak masak ni, kalau kita baca resepi sahaja, kita akan rasa macam mana kita tak boleh nak bayangkan kan. Tapi dengan hebatnya Thermomix ni, dia ada dalam ni built-in recipe menggunakan aplikasi Cookido lah, yang kita boleh akses juga menggunakan apa-apa peranti kita lah, handphone ke tablet. Kita boleh akses beratus ribu. Sekarang ni saya rasa dah lebih 100,000 resepi lah seluruh dunia kita boleh akses. Kita boleh buat meal planning, kita boleh buat grocery list. Betapa hebatnya kan. Dan macam saya cakap tadi, kalau kita susah nak bayangkan lah macam mana proses nak masak tu, tak cukup dengan macam mana nak masak, dia tunjukkan juga resepi. Contoh, dia tunjukkan juga video. Okey, contoh saya tunjuk kat sini, resepi untuk buat fresh pasta dough. Selalu kita beli pasta yang dah siap kan. Kali ni kalau nak buat sendiri, okey, tengok dia ada video dia. Macam mana nak uli, macam mana keadaan tepung tu sepatutnya. Memang sangat-sangat memudahkan. Sebab tu orang kata bila masak dengan Thermomix ni confirm jadilah, sebab dia ada proven recipe built-in kat dalam ni yang kita panggil sebagai guided cooking mode. Kebanyakan orang yang baru guna Thermomix akan memilih untuk memasak menggunakan guided cooking mode ni lah. Senang tau, kita ikut aja apa step dia, dan ada video kadang-kadang kan. Jadi
memang sangat membantu kita yang tak berapa pandai nak memasak ni, tapi nak memasak. Jadi dengan setiap pembelian Thermomix akan dapat 6 bulan percuma subscription Cookidoo, dan setiap unit baru Thermomix pun akan dapat additional 1 lagi bulan subscription secara percuma. Jadi kalau beli Thermomix, dia automatically akan dapat 6 plus 1, iaitu 7 bulan subscription percuma lah. Ada beratus ribu resepi dekat dalam ni. Jadi berbalik kepada misi kita hari ini, iaitu kita nak baking. Jadi apa yang kita nak bakingkan hari ni? Kita nak buat pizza Bianca. Pizza Bianca ni, kita dengar pizza je pun dah rasa seram kan, takut dough tu tak jadi. Tapi macam saya cakapkan tadi, jangan risau sebab resepi tu dah siap-siap ada dekat dalam ni. Kita tinggal ikut sahaja. Semudah itu. Okey, jadi kat dalam ni saya dah pilih pizza Bianca. Puan Honda boleh nampak kan pizza Bianca. Boleh tekan start cooking. Okey, start cooking. Okey, kat sini dia kata preheat oven 220 degree Celsius. Jadi kita preheat kan dulu oven kita. Ikut saja start dia kan. Seterusnya dia kata kita sediakan baking tray, dah ada dekat belakang. Kemudian dia kata masukkan garlic. Kita masukkan garlic kita. 1, 2. Seterusnya masukkan parsley. Ni semua parsley. Maaf, bukan parsley ya, rosemary. Patutlah bau dia. Bau lain ni. Jadi hati-hati ya, ikut resepi tu. Dia kata rosemary, kita masukkan rosemary. Lepas tu dia kata tutup. Nampak sampai tutup pun dia ingatkan. Betapa safety-nya. Tak adalah kita benda ni, Thermomix ni dia takkan pusing sendirilah kalau kita tutup. Okey, jadi itu antara safety measure yang kita lengkapkan dengan setiap unit TM6. Okey, jadi sekarang kita next. Dia kata pusingkan speed 7. Jadi kita ikut sajalah speed 7 ni. Okey, dengar tak bunyi tu, maksudnya dah siap pun step tadi, iaitu kita cincang-cincang bawang putih dan rosemary kita dengan speed 7 selama 7 saat. Jadi kita tengok. Okey, selepas 7 saat macam tu hasil dia. Bau pun dah semerbak. Okey, kita tengok step seterusnya. Dia kata kita scrape down. Sebab apa? Sebab kita nak blend lagi sekali. Jadi kita ambil spatula kita scrape down kan. Ikut sahaja arahan. Jadi macam anyone can bake. Sesiapa pun boleh baking lah. Dia tak perlu nak jadi chef ke, nak dapat training dekat Italy ke untuk buat pizza. Anyone can bake. And then kita tekan je next. Dia kata tutup lagi. Lepas tutup, dia kata kali ni kita kisar lagi 4 saat. Empat saat dah selesai. Jadi kita buka. Macam ni hasil. Lebih halus kan? Okey. Step seterusnya, kita tengok lagi. Dia kata asingkan apa yang kita buat ni, yang kita dah blend ni, iaitu garlic dan rosemary ni. Kita asingkan masuk satu bekas. Sebab kita akan gunakan nanti sebagai perasa ataupun topping pizza Bianca kita lah. Jadi kat sini saya dah sediakan bekas. Kita tinggal ambil dan keluarkan masuk bekas tadilah.
Memang sangat mudah. Selalu kita nak buat ni kita teragak-agak, banyak mana? Jawapannya agak-agak. Agak-agak, lepas tu tak jadi kita punya pizza. Tapi alhamdulillah bila kita ada Thermomix ni memang memudahkan. Jadi probability kebarangkalian untuk berjaya tu lebih tinggi lah. Okay, kita letak tepi kita punya bahan tadi dan terus letakkan balik kita punya mixing bowl. Untuk kita teruskan step seterusnya, dia kata masukkan 220 gram air. Jadi dia automatically akan pergi ke bahagian scale lah untuk kita timbang air 220 gram. Sekarang kita tengok. Seterusnya kena buat apa? Masukkan gula. Jadi kita masukkan gula kita 1 teaspoon. Ikut sahaja. Dan masukkan yeast. Yeast ni ibu roti lah. Nak buat pizza memang basic dia. Kalau pizza biasa ni memang kena ada yeast. Dan pastikan yeast kita tu yeast yang berkualiti tinggi lah untuk meningkatkan lagi kebarangkalian kita punya dough tu menjadi. Jadi kita masukkan yeast kita. Okey. Seterusnya, dia kata tutup, kita tutup dan kita pusingkan selama 2 minit. Okay, jadi selama 2 minit ni kita akan letak pada suhu 37 darjah Celsius. Encik Proton tahu tak kenapa 37? Bukan 80 ke, bukan 100 ke. Inilah rahsia kenapa ramai sangat buat donat manual tak jadi, kejap jadi, kejap tak jadi. Sebab bila kita ikut resepi, katanya kita perlu masukkan yeast dekat dalam air suam. Jadi kalau suam, kita nak agak-agak suam tu macam mana? Mana yang teknikal sikit dia akan ambil termometer lah kan, cek suam tu dalam 37 darjah Celsius ke 40 darjah Celsius. Tapi kalau yang amatur yang tak ada thermomix, tak ada termometer, macam mana? Dia agak-agak ni suam ke hangat? Ke ni sejuk? Bila agak-agak suam tu lah punca kenapa yeast tak berkembang aktif dan akhirnya dough kita tak jadi. Tapi dengan Thermomix dia akan kawal suhu tu 37 darjah Celsius. Kita tak payah nak buat benda-benda lain dah. Tak perlu nak sediakan termometer ataupun apa-apa lagi. Kalau kita pegang pun bowl ni memang suam. Macam suhu badan kita lah, 37 darjah Celsius, lebih kurang macam gitu. Jadi kita tak perlu nak agak-agak. Agak-agak akhirnya tak jadi kita punya pizza bianca. Tapi bila kita kawal suhu macam ini, insya-Allah kebarangkalian untuk jadi sangat-sangat tinggi. Sebab tu dengan Thermomix semua orang boleh baking dengan mudahnya. Jadi nak masak pizza ke macam ni kan, contoh lain kita buat mangkuk, kita boleh buat banana cake, kita boleh buat Brazilian cheese puff, boleh buat roti, cheese tart, fish ball, boleh buat pasta dough sendiri. Memang sangat-sangat mudah. Okey, saya cakap tadi suam agak-agak kan? Cuba rasa, cuba pegang. Hangat kan? Macam badan kita je suhu dia kan, 37 darjah Celsius. Sebab tu step ni penting, kita panggil sebagai yeast activation lah. Untuk aktifkan yeast, pastikan yeast kita berkembang biak dengan baik ya. Okey. Step seterusnya, dia kata kita kena masukkan 400 gram tepung.
Untuk 400 gram tepung ni, saya dah masukkan siap-siap lah sikit garam dekat dalam ni. Okay, kita masukkan tepung. Okay, tepung dah masuk. Next, apa lagi? Dia kata masukkan olive oil. Ni kita punya olive oil. Kita masukkan. Okay. Seterusnya, ini satu lagi feature yang paling saya suka sebab Thermomix akan ulikan. Dalam 2 minit dia akan menguli. Selalu kalau kita nak buat donat ke dan pizza macam ni, apa kita perlukan? Kita uli 2 minit. Kalau guna Thermomix, kalau manual, Encik Tesla dah merasa kan hari tu buat donat, dia kata uli sampai 15 minit, hasilnya tak jadi. 15 minit uli sampai berpeluh-peluh, cuaca pun panas kan sekarang. Uli 15 minit, dough pun dah masin dah, semua peluh-peluh kita pun dah masuk kat dalam tepung tu, tapi tak jadi. Dengan Thermomix, kalau orang tanya tengah buat apa tu, tengah nguli, tapi kita berdiri macam ni. Kita hands free, berdiri dekat tepi dia, tengok dia uli sendiri. Kita cakap, tahu-tahu nanti masa pun dah nak habis. Sebab tu ramai sangat bila baking dengan Thermomix memang jadi. Yang ini pun macam saya cakap tadi, kita buat guided cooking vlog kan. Puan Honda nampak kan, senang kan, tekan next masuk bahan, next pusing masuk bahan. Kita tak payah nak cari penimbang, cari mangkuk, cari apa, semua one bowl, satu bekas saja. Cuma kalau kita dah expert kan, tepung pun kita cedok terus daripada paket terus masuk kat dalam ni. Tapi for the sake of demonstration, saya masukkan dekat dalam bekas siap-siap dah tadi, nampak cantik sikit kan. Jadi nanti macam kalau Puan Honda, Encik Proton, Encik Tesla happy dengan demonstration kita hari ni kan, bolehlah ambil gambar saya ni, ambil video ke, ambil gambar, share dekat social media, tag dekat kawan-kawan. Hari ni attend demo Thermomix TM6 by Siti Hafifah. Best sangat. Tengok, dia uli pizza hands free je, tak payah nak pegang. Tahu-tahu Thermomix dah pun memanggil. Tengok dough kita. Nervous tak nak tunggu. Selalu kalau kita uli 15 minit tu, jadi ke tak jadi? Dah ready dah semua? Saya nak tunjuk. 3, 2, 1. Magic tak? Dalam 2 minit sahaja dia boleh uli secantik ini. Jadi next step, sekejap je. Okey. Untuk next step ni, dia kata tuangkan. Jadi kita pun ambil kita punya baking mat ni. Kita ambil kita punya baking mat. Kalau tak ada baking mat, boleh guna besin ataupun mangkuk biasalah. Saya nak tunjuk satu lagi magic. Kita balikkan dan kita pulas. Jadi tepung kita akan tertanggal automatically. Magic kan? Yang ni bila saya tunjuk, ramai macam impress. Thermomix boleh cabut? Bila boleh cabut, maksudnya apa? Memudahkan kita untuk membersihkan. Sebab biasa bila kita deal, kita buat kerja dengan tepung-tepung ni kan, tepung-tepung suka sangat nak melekat kan. Tapi dengan Thermomix senang saja. Okay, bowl kita, semua tepung tadi dah pun tertanggal. Okay, next step, dia kata combinekan tepung ni. Kita combinekan sekarang untuk menjadi
satu berbola lah. Kita punya resepi dekat dalam ni, dia akan hasilkan 2 keping pizza. Jadi kalau rasa banyak sangat kan, contohlah ada yang tengah on diet, tak nak makan carb banyak kan, suku separuh. Jadi kalau rasa ni banyak sangat, kita boleh simpan untuk masak lagi pada second part. Okay, macam ni saya tunjukkan. Okay, ni spatula kita boleh gunakan juga sebagai dough cutter. Okay, saya buat macam ni je. Okay, jadi ini separuh dough ni saya nak simpan lah. Ni kita masak untuk lunch, separuh lagi kita nak masak untuk dinner. Jadi kita masukkan dekat dalam cling wrap begini. Okay, masukkan sahaja dan simpan dalam freezer. Bila kita nak guna lagi, kita keluarkan dan bagi dough tu keluar pada suhu bilik, dan seterusnya barulah kita teruskan dengan step seterusnya lah, bagi dia rehat. Okay, macam sekarang ni kita nak bagi dough kita rehat dulu. Kita tak payah rehat, dough kita yang rehat dulu selama dalam 20 minit lah. Okay, jadi kita punya Thermomix ni selalu tak dengar bila kawan-kawan kita yang ada Thermomix kata, masak dengan Thermomix ni senang. Sebab apa? Bila kita masak dengan Thermomix, dia package basuhkan sekali. Dia package sekali dengan basuhkan. Dekat bahagian mode ni kita boleh pilih pre-clean, dan tadi kita buat dough kan, jadi kita boleh pilih pre-clean dough mode. Jadi tak perlulah lagi kalau kita masak yang bertepung-tepung ni, tak perlu lagi kita nak rendam lama-lama, nak tunggu tepung kembang barulah boleh bersihkan. Masak itu ini lama-lama apa yang jadi dengan dapur kita? Bersepah. Tapi dengan Thermomix dia tolong basahkan. Nak buat dough tadi pun senang, ikut je resepi, tak payah nak agak-agak. Dah siap macam tu, dia siap tolong basuhkan. Jadi dalam tidur macam saya tunjuk, ada beratus ribu resepi. Boleh pilihlah resepi Korea, resepi Chinese, resepi apa saja yang kau terbayangkan, InsyaAllah ada dekat dalam. Dan sentiasa ditambah baik tau, koleksi resepi dekat dalam Cookie Dough. Encik Tesla dah cuba buat apa dah? Dah cuba buat honey chicken. Senang kan? Even resepi teh tarik pun ada dekat dalam ni, betul tak? Tinggal follow, ikut bulat-bulat, tekan next, pulas button. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita punya mixing bowl selepas kita cuci. Kita buang dulu air ni. Okay, nampak? Dah lebih bersih lah berbanding tadi. Jadi kita sebelum kita teruskan dengan resepi kita seterusnya, kita lap sikit lah. Lap sikit supaya kebersihan tu terjamin. Ini kelebihan bila kita masak sendiri. Boleh bersihkan, boleh pastikan apa yang kita masak tu lebih terjamin kan. Selalu kita tengok video-video viral ni, orang masak bahan-bahannya tak segar kan. Kadang-kadang bila kita beli ni, makanannya tak berasa sangat. Jadi bila kita masak sendiri ni, semuanya kita boleh kontrol. Okay, siapa excited untuk resepi seterusnya? Kalaulah Encik Proton, Puan Honda nak tahu resepi kita yang seterusnya ni, bukan sekadar mak-mak, ayah-ayah yang excited, tapi juga anak-anak. Selalu tak anak-anak kat rumah bila musim panas lah especially,
bila ada orang aiskrim lalu lalang. Tinidit, tinidit. Apa dijeritnya? Mama nak aiskrim. Betul tak? Ayah nak aiskrim. Kita tak bagi macam kesian. Tapi nak bagi nanti anak kita overdose gula. Macam kalau anak kita ada food intolerance, tak boleh nak makan dairy. Aiskrim memang kebanyakannya ada dairy products dekat dalam. Jadi macam mana kita nak pastikan anak kita happy bila kita ada Thermomix ni? Kita buatkan aiskrim dia daripada fresh fruit. Okay? Contoh kat sini saya dah sediakan frozen mango. Ni buah mangga semata-mata. Kita tak ada tambah gula, tak ada tambah apa-apa bahan lain untuk menjadikan aiskrim. Boleh tengok ya? Puan Honda boleh tengok, Encik Proton boleh tengok, Encik Tesla. Yang online nampak kan? Saya baru keluarkan daripada freezer. Terus masukkan. Jangan malu-malu, kita masukkan terus. Masukkan terus. Tadi saya dah tunjukkan betapa hebatnya kita punya motor, kita punya blade. Jadi sekarang saya nak tunjuk lagi sekali betapa hebatnya enjin Jerman daripada TM6 ni. Macam tadi juga, kita akan guna turbo mode selama 2 saat. Satu kali, kita akan buat lagi lah. Dah siap. Cuba teka macam mana agaknya rupa frozen mango kita kat dalam ni. Macam mana rupa frozen mango kita? Dia dah hancur sikit-sikit lah. Kalau rasa tak puas hati nak hancur lagi, buat lagi. Tak salah, kan? Macam ni, saya rasa macam nak buat lagi lah supaya aiskrim saya akan lebih creamy, lebih halus. Barulah anak kata, mama, sama macam aiskrim yang beli dekat luar. Jadi kita buat lagi sekali turbo mode. Jadi kita tengok macam mana rupa dia. Okey. Macam ni kan? Nampak? Hebat kan? Bowl pun sejuk aja, dia tak mencairkan aiskrim kita. Yalah, kalau kita punya blade ni panas, kita nak buat aiskrim tapi blade panas, apa jadi? Aiskrim kita cair. Anak-anak daripada excited nak makan aiskrim tadi, jadi sedih. Ni bukan aiskrim ni jus mango dah ni. Tapi jangan risau dengan kita punya frictionless technology. Nak buat aiskrim senang je. Tinggal kita pusingkan 30 saat, speed 8. Tadi kita tengok dia hancur betul-betul besar sikit kan. Lepas tu kita guna turbo mode, dia makin hancur kan? Satu. Teng 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 teng. Dah siap. Dah ready nak tengok aiskrim kita. Anak-anak, masa tu mama-mama, ayah semua dah boleh panggil anak-anak. Along, anak. Panggil semua untuk kita makan aiskrim sama-sama. Daripada frozen mango tadi dah jadi aiskrim. Jadi jom kita keluarkan aiskrim kita. Lepas tu, apa yang paling best sekali lepas tu? Sesi untuk kita merasa aiskrim 100% daripada frozen mango. Tak ada tambah gula. Sebab kita ni dekat Malaysia bertuah kan. Sebab kadang-kadang kita ada musim buah mangga. Macam sekarang ni kan,
mangga senang nak dapat. Jadi bila kita ada buah-buah fresh macam ni, rugi tau bila kita tak buat benda-benda yang menarik macam aiskrim mango ni. Kalau tak ada anak pun, kita pun suka kan makan aiskrim. Siapa tak suka makan aiskrim? Semudah itu. Tak payah nak bersusah-susah lah nak dapatkan aiskrim fresh yang kita tahu apa ada dekat dalam tu. Tak ada gula tambahan, tak ada bahan kimia ke, preservatif ke, tak ada. Pengawet semua tak ada. Sebab senang, tak sampai 1 minit pun nak buat aiskrim sendiri. Jadi anytime kita boleh buat. Okay. Excited kan nak rasa? Jadi jomlah kita berasa nak bagi cantik sikit. Siap dengan aiskrim scoop. Tak cukup 1 scoop, tambah sikit lagi portion. Okay, walaupun fresh fruit kena jaga portion. Jemput rasa ya masing-masing. Okey, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa fresh mango sahaja, tanpa kita tambah bahan-bahan lain. Warna pun 100% original, bukan warna-warna tiruan punya. Jadi kita tak ada tambah apa-apa bahan lain. Warna pun tak ada, preservatif pun tak ada, flavoring pun 100% dengan mango. Apa yang ada dekat dalam ni? Mangga 100%, tak ada tambah yang lain-lain. Jadi dengan Thermomix kita dapat enjoy benda-benda macam ini semudahnya. 100% fresh ingredient. Sehat kan? Lebih sihat berbanding dengan pilihan lain dekat luar sana. Jadi jemput makan dulu aiskrim ni. Macam biasa saya nak bilas sikit kita punya Thermomix. Amboi, sedap sangat nampaknya tu. Cukup tak? Tak cukup boleh tambah, tak cukup boleh tambah. Dengan Thermomix nak buat aiskrim tak sampai 1 minit. Mudah sahaja kan? Sebab tu pembelian Thermomix sangat-sangat berbaloi. Dah berapa hidangan dah kita buat? Kita dah buat jus kalamansi. Kita dah buat pizza bianca yang tengah rest sekarang ni. Kita juga dah buat aiskrim mango 100% daripada fresh fruit, tanpa bahan-bahan terlarang lah orang panggil kan. Aiskrim sihat. Jadi kita boleh proudly kata hari ni makan aiskrim cheat day, tapi aiskrim kita lebih sihat. Boleh ambil gambar. Impressive kan Thermomix ni. Okay, sebelum saya teruskan dengan menu kita yang seterusnya lah. Sebelum kita teruskan, saya nak share kehebatan Thermomix. Rumah-rumah sekarang ni harga melambung kan? Dengan harga yang mahal, ruang dapur pun terhad. Bayangkan ya, kalau dapur kita yang comel, lotel tu nak letak semua alat-alat ni penuh. Saya dah merasa dah periuk nasi dengan pressure cooker, dengan blender, dengan macam-macam semua ni lah. Tapi dengan Thermomix is the only one that you need. Thermomix is all you ever need. Dialah blender, dialah hand mixer, dialah food processor, coffee grinder pun dia juga. You name it. Kita dah explore macam-macam fungsi tadi kan. Buat dough, tak perlu bread maker dah, tak perlu mixer semua tu. Jadi berbaloi ataupun tidak, menjimatkan ruang,
Bila kita tak beli banyak-banyak gadget ni, secara tak langsung menjimatkan apa? Duit. Bila ada satu gadget je, senang nak bersihkan. Satu gadget sahaja, dia buat kerja automatik. Kita tinggal tengok-tengok sikit. Lepas tu dia tolong basuh pula lagi. Tinggal tekan-tekan-tekan, pulas-pulas. Tahu tak, ada kajian mengatakan bila kita berdiri depan dapur gas tu lama-lama dengan cooking fumes, dengan jelaga-jelaga asap tu semua, tak elok untuk kulit muka. Jadi sekarang ni kita masing-masing pun nak jaga kecantikan, nak jaga image. This is the answer. Saya masak tadi. So far kita belum guna high temperature kan, tapi memang nampak menarik kan? Best kan masak dengan Thermomix. Next step, saya akan tunjukkan macam mana kita nak masak sayur paling sedap kat dunia. Saya tahu sayur ni adalah benda yang kita paling susah nak makan. Sebab apa? Selalu kalau kita beli kat luar, kadang-kadang sayur tu dah overcook. Jadi macam sayur tu sepatutnya kaya dengan khasiat, tapi bila kita terlebih masak apa jadi? Ya, khasiat dia terurai. Jadi kita kena ada suhu tertentu untuk kita masak sayur dengan sedap, menyelerakan dan dapat khasiat. Okey, dekat rumah selalu Encik Tesla dah pernah bagi tahu saya dia suka pakai olive oil. Encik Proton suka pakai minyak apa kalau masak? Minyak kelapa sawit lah. Kita orang Malaysia kan selalu pakai minyak kelapa sawit. Puan Honda, pernah tak experience kita panaskan kuali dengan minyak tu, dia terover panas, apa yang jadi? Dia berasap-asap. Lepas tu kalau kita terleka, okey, ini adalah kisah benar ya, yang menjadi titik tolak kenapa saya beli Thermomix. Waktu tu anak saya kecil lagi dan memang dia attention demanding lah, dia memerlukan perhatian yang lebih. Saya nak masak sayur, saya panaskan minyak, tiba-tiba dia merengek. Saya pergi tengok, saya lupa dekat dapur tengah panaskan minyak. Jadi apa? Apa kesan dia? Terbakar. Memang menyeramkan lah benda tu kita dengar ada anak kecil kan. Tapi dengan Thermomix, alhamdulillah saya dah tak ada experience benda-benda yang macam gini. Jadi hari ni untuk menu saya, kita akan buat stir fried French beans. Nama kacang buncis goreng lah sebenarnya. Okay, sekarang dah pakai cantik-cantik nak pergi kerja, nak masak sayur, tapi tangan bau bawang. Jadi apa Thermomix boleh tolong buatkan? Ni 2 ulas bawang putih yang kita belum pun kupas lagi, kita masukkan terus. Dia akan tolong kupaskan. Okey, kita pergi 5 saat sahaja. Reverse speed 5. Dah bunyi maksudnya dah pun siap. Apa yang dah siap kita kupas bawang putih hands free. Okey? Ya. Okey, boleh nampak? Kita dah cincang bawang putih kita. Pada masa yang sama kita kupas dia. Okey, kulit dia. Tada! Ada 1 dan 2 lah. Okay. Masukkan balik. Kita spread dulu sebab kita nak tumis. Ni yang saya cakap tadi, tumis dengan suhu yang perfect temperature control. Selalu kalau kita tumis, minyak tak panas sangat pun tak best, minyak terover panas pun tak bagus. Jadi ni yang saya akan gunakan ni minyak masak sikit saja. Selalu kalau kita masak dengan kuali minyak masak kan, minyak masak je banyak. Tapi bila kita masak dengan Thermomix, kita boleh minimumkan amount minyak tu. Okay, jadi dekat sini saya akan panaskan atau tumis selama
3 minit. Suhu 120 darjah Celsius. Dan juga kita jangan lupa lah speed 1. Ini yang saya namakan sebagai temperature control. Dekat sebelah sini ada, dekat skrin ni dia ada 3 bulatan kan. Boleh nampak online nampak juga kan, ada 3 bulatan. Bulatan pertama dia tunjukkan masa, berapa lama proses ni. Bulatan kedua dekat sini akan ada suhu. Macam sekarang ni saya tengah menumis lah. Kita menumis pada suhu 120 darjah Celsius. Jadi kalau panas sangat, minyak akan hangus. Bawang putih kita pun akan hangus. Jadi hasilnya sedap ataupun tidak sedap. Encik Proton, suka tak makan makanan yang hangus-hangus belaka? Tak suka kan? Jadi ini caranya. Ada yang tanya tadi, okey, Puan Honda tanyakan ini apa? Ini adalah splash guard. Bila kita tumis selalu akan ada pecik-pecik-pecik. Ini untuk mengelakkan pecikan tu kena kita lah. Kalau tengok dekat bulatan kedua, kita ada tunjuk kat sini ada 2 suhu. Suhu yang besar tu 120 darjah Celsius adalah suhu yang kita nak. Dan suhu dekat atas tu ada tulis 115 darjah Celsius adalah suhu mangkuk kita ni sekarang, mixing bowl kita. Ini tak panas ya, yang panas cuma mixing bowl sahaja. Dan bila kita buat kerja-kerja yang memasak, memanaskan ni, automatically akan keluar lampu merah. Safety measures lah supaya kita beringat tak pegang. Pegang sini tak apa, jangan pegang mixing bowl. Jadi bila kita ada perfect temperature control, macam sekarang saya tengah tumis, ada lagi seminit 20 saat lagi ni, saya boleh, kalau tiba-tiba ada postman datang kan, saya boleh keluar sekejap ambil barang. Tak payah lagi nak risau minyak panas sangat, hangus, hangit, siapa yang nak kacaukan. Semua tu Thermomix yang tolong. This one, our beloved TM6 akan tolong kita kacau-kacau. Dia akan tolong panaskan, dia akan jagakan temperature, suhu supaya tak overheated. Tengok saya tumis kan. Sekarang ni cuaca pun panas. Okay, saya tengah tumis tapi tak ada pun asap-asap hitam ke apa yang keluar. Jadi bila kita dah bersiap nak pergi kerja, bersiap nak keluar, nak pergi dating, is okay. Tak ada pun risau macam muka berminyak pula nak kena tacap-tacap. No need. Semua tu selamat, semua tu mudah dengan TM6. Betul tak Cik Tesla? Cik Tesla dah guna Thermomix pertama berapa lama dah? 2 bulan. Jadi sekarang excited kan nak guna second Thermomix. Encik Proton pun bukan main impresif lagi kan? Impress kan? Okay. Lepas tu tahu-tahu kita punya Thermomix dah memanggil. Dah semerbak bau kita punya bawang putih. Okay. Seterusnya kita nak masakkan sayur kita kan. Ni dia sayur yang saya dah sediakan lah. Saya dah potong siap-siap cantik-cantik, kacang buncis dan carrot. Nak bagi sedap sikit lagi, kita masukkan sedikit kicap cair. Lepas tu kita tutup lagi. Kita tutup. Dan seterusnya kita boleh teruskan memasak lah dengan sayur kita ni. Kita nak masak. Sekarang kita akan gunakan suhu Varoma. Jangan risau, meskipun kita masak sayur dekat dalam blender, blade dia tu, bilah dia tu kita boleh reverse. Kita boleh pusing jadi macam senduk. Jadi tak adalah kita punya sayur hancur kan. Jadi kita pilih reverse kat sini, okey. Reverse dan speed dia spoon saja. Tak payah nak laju-laju lah, asalkan dia tergaul elok dekat dalam ni. Okey. Mudah kan memasak dengan
Thermomix dia tolong kacaukan satu hal. Yang kedua dia tolong kawalkan suhu supaya tak hangit, tak hangus. Jadi apa hasil dia? Sayur kita sedap, rangup dan dia punya khasiat tu tak terurai. Kita makan, kita dapat vitamin dia, vitamin A, fiber semua tu kita dapat. Jadi berbaloi kan kita makan. Okey. Sementara kita tunggu sayur kita tu, saya nak tunjuklah dekat sini. Bila kita ada perfect temperature control, kita boleh masak sayur dengan lebih sihat. Kita nak masak high temperature cooking, benda-benda yang bersuhu tinggi kan, pun mudah. Lepas tu kita nak buat apa? Nak buat gula-gula pun boleh. Macam-macam nak buat dodol, nak buat bawang goreng semua ni boleh. Ada yang ramai tak percaya, tapi saya nak cerita jujur sebab kita boleh kawal suhu, bermakna kita boleh buat semua ni dengan Thermomix. Yang pertama tadi saya dah tunjuk macam mana kita buat yeast activation pada suhu 37 darjah Celsius. Lepas tu kita nak cairkan coklat, tak payah dah nak guna kaedah bain-marie yang mana kita tenggekkan air, masukkan bekas, mesti bekas mangkuk kaca, mesti air tak termasuk dekat dalam tu kan, cerewet. Tapi dengan Thermomix kita boleh cairkan coklat dengan lebih mudah. Nak buat sos, selalu kan tengok dekat MasterChef orang buat sos, ending dia sos tu pecah tak jadi sebab suhu. Nak buat kaya spread, nak saute, nak buat browning, yang ni saya cerita tadi caramelization, nak buat gula-gula senang. Buat ikan bilis rangup-rangup, nak ratah makan dengan bubur sedapnya. Dan seterusnya varoma, cooking with a vapor. Vapor cooking lah kita panggil, kita masak dengan menggunakan steam. Jadi semua ni boleh dan mudah dengan Thermomix sebab ada perfect temperature control. Okey, jadi kita ada lagi seminit lebih tu. Jadi saya nak buat kita punya next step untuk pizza bianca. Jangan lupa pula lah kita punya pizza ni kan kita dah uli cantik-cantik. Kita tengok hasil dia. Elok je dia tumpang. Jadi sekarang kita ambil kita punya tray, letak saja kat atas ni dan kita lepeh-lepehkan dia sikit macam ni. Boleh cuba ya, try pegang-pegang dough ni macam mana tekstur dia. Selalu kalau kita buat manual dapat tak tekstur macam tu, susah kan? Tapi dengan Thermomix, dengan TM6 nak dapat tekstur macam tu senang sangat. 2 minit je tadi kita uli kan. Seterusnya jangan lupakan kita punya rosemary and garlic tadi. Kita taburkan kat atas ni. Sayur kita pun dah memanggil, tapi tak apa, kita teruskan dengan kita punya pizza bianca dulu. Next kita boleh drizzle sikit olive oil lah. Kalau Italian pizza ni kalau tak ada tak ada olive oil memang macam tak lengkap kan. Jadi kita drizzle je macam tu. Nak bagi lagi sedap, kita taburkan garam. Taburkan garam lah. Taburkan garam ni secukup rasa lah, janganlah terlebih kan. Kita boleh, yang ini boleh agak-agak kan. Janganlah banyak sangat, jaga kesihatan kan. Okay, next kita cuma perlu panaskan, bakar kita punya pizza
pada suhu 220 darjah Celsius selama dalam 20 minit lah. Okey. Pizza kita dah pun masuk dekat dalam oven. Senang kan? Senang kan? Jadi sekarang kita tengok macam mana rupa sayur kita ni. Sayur dah siap. Okey. Nampak? Berasa panas. Nampak cantik kan? Nampak warna dia vibrant. Warna dia terang. Jadi kita tahulah sayur kita tu masak dengan elok. Okey, kita pindahkan ke bekas. Bau semerbak walaupun sekadar masak sayur. Memang anak saya happy lah makan sayur macam ni. Memang favourite dia lah. French beans with carrot. Baru internasional sikit kan bunyi dia. Kalau nama bahasa Jawa dia kita sebut kacang buncis dengan lobak. Tapi kalau internasional bunyi dia adalah French beans with carrot. Stir fried French beans with carrot. Okay. Dah pun siap kita punya sayur. Semudah itu sahaja. Nampak kan? Encik Proton tak sabar nampaknya. Dia kata takkanlah nak makan sayur je. Jangan risau. Jangan risau sebab lepas ni kita akan masak full course meal. Kita akan masak bertingkat-tingkat. Macam mana? Kita tunjuk aja. Dekat sini saya dah ada beras yang saya dah basuh lah tadi. Kita masukkan dekat sini. Sekarang jadi maksudnya dekat sini kita akan masak nasi. Lepas tu masukkan air agak-agak sampai paras beras kita tu tenggelam lah ya. Ataupun 1 cm daripada paras beras pun okey. Kita boleh nampak. Okey. Okey. Sekarang nasi. Kita dah masak nasi. Saya nak tunjukkan macam mana kita boleh masak dengan mudah dengan Thermomix. Okay. 1 layer nasi dah ready. Bukan dah ready lah, maksudnya dekat dalam simbol ni lah kita akan masak. Lepas tu kita keluarkan kita punya varoma set dan tenggekkan begitu sahaja di atas ni. Okay, dekat dalam ni dia ada 1 lagi layer lah. Dan selalu kalau orang-orang berkarier ni dia nak masak cepat, dia akan prep ayam malam sebelum. Ni ayam yang saya dah perap lah malam tadi. Dalam ni ada macam-macam resepi. Ada sekarang ni kita bila kita follow gaya hidup sihat kan, dekat social media ramai orang share resepi-resepi ayam sihat kan. Kita perap dengan mayonis lah, kita perap dengan soy sauce, beraneka jenis resepi. Jadi terpulang. Jadi resepi ni saya letakkan goji berry sikit, black fungus, ada juga kicap cair, sedikit garam dan juga ada kurma Cina. Jadi yang ini kita masukkan saja dekat bawah dia. Nasi, ayam, tenggekkan lagi. 1 lagi layer untuk kita kukus telur. Jadi sekarang dalam ni saya dah ada telur
yang dah dicampurkan dengan sedikit garam dan juga air lah. Kita kacau sikit. Kita kacau dan tuangkanlah dekat dalam bekas kita ni. Okey. Jadi kita masukkan saja telur kita di layer yang paling atas. Resepi ni terpulang lah pada selera masing-masing. Tadi saya dah tunjuk cara masak yang guided ataupun mengikut resepi dekat dalam buku tu. Jadi bila kita dah semakin expert memasak dengan Thermomix, kita boleh try macam-macam resepi ikut selera sendiri. Mungkin dekat bawah ni kita masukkan sup, lepas tu ada nasi, lepas tu ada ayam dan kat atas ada steam veggies ataupun steam egg. Jadi macam sekarang ni, untuk sekarang ni lepas kita dah tinggikan semua ni, kita akan masak selama 20 minit. Suhu varoma tu iaitu vapor and aroma. Kita vapor ataupun steam cooking lah. Kita masak menggunakan steam supaya ayam kita punya nasi, kita punya telur semua masak elok. Kita make sure kita letak speed laju sikit lah, iaitu speed 4. Jadi air dipanaskan, dia punya steam tu akan sampai ke atas. Nampak? Senang je untuk kita sediakan hidangan lengkap satu keluarga. Nasi, sayur, protein semua lengkap. Siapa kata nak masak susah, dia belum try lagi TMC. TMC is the only machine that you need dekat rumah. Okay? Macam sekarang saya tunjuk saya masak 3 benda kan. Ada nasi, ada ayam dan ada steam egg. Kita boleh juga buat 2 layers cooking. Dekat atas kita steam mantau, dekat bawah kita masak mushroom soup ataupun pumpkin soup. Kita boleh juga favorite orang Malaysia, pulut kuning dan rendang. Tak sah kalau tak ada telur rebus. Kita buat 3 layer terus. Atau bila level expert, lebih expert, 4 layer terus lah. Kat bawah masak sup, lepas tu ada nasi, ada steam chicken, ada steam eggs ataupun veggies. Semua orang tahu kan, bila kita makan makanan yang steam ni, dia lebih sihat berbanding dengan macam kita makan deep fried ataupun kita makan makanan yang overly processed. Semua orang tahu. Tapi bila orang fikir nak masak banyak-banyak ni susah kan? Banyak bahan nak kena keluarkan, betul tak? Barang-barang, gadget-gadget. Tapi dengan Thermomix, this is the only machine that you need. At the price of RM7 per day. Memang sangat berbaloi. Mana yang ada rezeki lebih, macam Encik Tesla hari tu, dia beli first unit dia buat full payment RM7,488 Malaysia, dapat extra free, betul tak? Happy kan? Jadi boleh pilih RM7 satu hari ataupun bayar full terpulang. Jadi saya nak Encik Proton, Puan Honda, Encik Toyota dekat online sana, cuba bayangkan dapur kita yang cantik, yang comel tu, ada sebiji Thermomix kat situ. Apa dia? Kita nak masak yang first kali bila kita ada Thermomix. Encik Proton nak masak apa? Nasi ayam. Puan Honda? Oh, nak masak Korean food. Memang sekarang ni musim-musim Korean kan, demam Korean. Encik Tesla boleh share tak hari tu masak apa yang first? Honey chicken, ayam madu. Encik Tesla memang suka yang bermadu-madu ni kan.
Dia terlalu happy dengan Thermomix dia sampai dia beli the second unit. Jadi yang dekat online sana, boleh share kan kat bahagian komen nanti. Kalau lah dah ada Thermomix dekat rumah, apa dia hidangan pertama yang kita nak masak? Walaupun simple, teh tarik, Nescafe tarik, it is good. It is a good memory untuk kita dan ahli keluarga kita. Bukan kita seorang lah, satu keluarga akan dapat manfaat. Jadi, what will you get dengan Thermomix? Macam yang saya dah tunjuk tadi, full set ni, Thermomix kita dengan gadget-gadget dia, dengan aksesori-aksesori. Selain kita dapat Thermomix, kita juga akan dapat free 6 months Pukidu subscription plus 1 month. Sebab kita dapat gadget baru kan, 6 plus 1 lah, jadi 7 bulan free subscription untuk over 100,000 recipes online. Selain daripada itu, Thermomix juga, ni saya paling suka lah, ada cooking classes khas untuk pengguna-pengguna Thermomix. Ada banyak free classes, online classes, physical classes, dan ada juga yang kita import chef ataupun pakar-pakar lah. Bila kita import yang pakar-pakar ni, akan ada small fees lah untuk semua pengguna Thermomix. Memang sangat menarik. Dan pembelian Thermomix juga ada free delivery seluruh Malaysia. Tak kira di Sabah, Sarawak, Labuan sekalipun. Sebab selalu orang tanya kan, Sabah, Sarawak free tak? The answer is yes, free delivery to seluruh Malaysia. Bila beli Thermomix, akan dapat this basic cookbook for free. Buku ni favourite lah, nama dia pun basic cookbook. Jadi dekat dalam ni ada macam-macam resepi yang menarik. Macam mana kita nak handle kita punya bahan-bahan. Macam dekat dalam ni dia ajar macam mana buat choux pastry, yang mana kalau kita tengok kat MasterChef kadang-kadang tak jadi, dia buat tak jadi. Even simple recipe macam American style pancake pun ada dekat dalam ni. Jadi macam contoh lah tak ada internet, boleh refer dekat free basic cookbook. Andai kata you guys, Encik Proton memang jenis traditional sikit kan, memang lagi suka belik-belik cookbook berbanding dengan recipes online, don't worry, kita ada banyak lagi pilihan-pilihan cookbook dengan harga yang berpatutan. Dan cookbook by Thermomix ni adalah award winning cookbook. Maksudnya resipi dia memang sedap dan terjamin dan memang confirm jadi. Jangan risau. Seterusnya ni yang saya cerita tadi, ada online recipes. Kita ada pengguna berpuluh-puluh ribu di seluruh Malaysia ni. Kalau satu dunia yang berjuta-juta lah. Jadi community Thermomix sangat besar dan kita sangat helpful. Bila tanya, macam mana nak masak nasi ayam Uzbekistan contohnya, laju aja orang sana reply. Sebab apa kita ada community macam gini? Sebab cooking with Thermomix. Sebab cooking with Thermomix is a great experience. Kita happy memasak dengan Thermomix. Bila kita happy, kita rasa willing, kita sanggup nak berkongsi pengalaman, resepi kita kepada orang lain. Dan sebab Thermomix saya sama, TM6 dia sama, jadi don't worry, kita tak perlu nak agak-agak dah. Kita kena confident dengan resepi yang kawan-kawan kita share dan masak macam-macam juadah untuk keluarga. Selain daripada tu, ada juga free unboxing service dan juga personal advisor support 24 hours lah. Macam Encik Tesla itu beli daripada saya kan, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau Encik Proton dan Puan Honda, Encik Toyota semua tu beli daripada saya, Siti Afifah binti Jamhari akan memberikan khidmat yang terbaik lah kepada anda semua untuk bagi tunjuk ajar dan pastikan pembelian RM7 satu hari tu berbaloi. Seterusnya saya nak kata buy Thermomix. Thermomix is all you need. Daripada sarapan, makan tengah hari, minum petang, dinner, dessert, you name it, semua ada. Memang sangat-sangat memudahkan
bukan saja kita, tapi juga seisi keluarga. Saya nak share lah zaman-zaman post-Covid ni kan, kita dah mula lepas geram kan nak keluar sana sini. Bila kita keluar sana sini, kita mudah terdedah kepada penyakit. This is also my personal experience lah. Tahun ni memang dugaan, memang bersilih ganti selepas anak, suami, lepas tu saya pula demam kan. Selalu bila kita demam, selera makan tak ada, rasa macam nak makan bubur, nak makan sup, tapi tak larat. And for that, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Thermomix saya lah. Saya tak tahu dah berapa mangkuk, berapa periuk bubur ayam, bubur daging, bubur ikan, you name it, semua dah saya masak dengan saya punya beloved Black PM6. Sebab tu PM6 is all you need. Nak masak apa saja, you name it, selagi kita boleh bayangkan, kita boleh masak. Sebab tu saya gembira nak kata yang Thermomix has changed my life. Thermomix dah merubah corak pemikiran saya. Kalau dulu bila fikir nak masak je, stres ni, nak prepare bahan, nak keluarkan gadget-gadget, nak keluarkan blender semua, lepas tu dapur berselerak, macam-macam barang kita guna, nak kena basuh, cleaning semua tu. Tapi lepas ada Thermomix, semua tu berubah. Bila kita tak rasa terbeban nak memasak, kita dapat menikmati makanan seisi keluarga dengan lebih gembira dan memorable. Anak pun dah boleh rasa excited nak masak bersama, nak makan bersama-sama. Saya dah boleh ajak anak saya masak sama-sama, macam aiskrim tadi kan, boleh nak masak bersama-sama dengan anak. Lepas tu kita nak ajar keluarga kita masak, makan makanan yang lebih sihat bermula dari rumah. Kita semua tahu makanan seimbang itu terbaik, tapi kalau kita tak mulakan dari rumah, memang anak-anak ahli keluarga kita takkan amalkan gaya makan hidup yang sihat. Sekarang ni sambil kita bercakap, Thermomix ni dia tolong masakkan, auto cooking, and lepas tu dia akan auto washing. Sekarang ni nampak kan, saya tengah masak ni. Dapur masih cantik, bersih dan tidak bersepah. Jadi kalau ada tetamu tiba-tiba nak datang, tak adalah rasa kelang kabut, dapur bersepah. Tak. Kita punya dapur cantik je. Selepas tu, dapur dah cantik, makanlah bersama-sama ahli keluarga makanan yang sihat. Encik Tesla pun dah rasa kan perubahan dia, gaya hidup, cara makan semua tu. Semua customer saya dah rasa perubahan itu. Jadi, Thermomix is all you need. Encik Proton, Puan Honda, Encik Toyota, semua itu. Get Thermomix. Jadi siapa lagi yang memerlukan Thermomix? Saya personally, sekejap ya, kita punya pizza biar dah siap, kita keluarkan dulu. Baru semerbak. Cantik pizza kita. Jadi sementara kita biar dia sejuk, kita borak dulu lah ya. Siapa yang memerlukan Thermomix? Saya personally rasa semua orang pun memerlukan Thermomix. Sebab kita semua makan, betul tak? Ada tak yang nak makan? Setiap hari kita makan, paling-paling kurang lah 2 kali. Jadi siapa yang memerlukan Thermomix? Chef pun memerlukan Thermomix. Sekarang ni kalau kita buka Master Chef, dah beratur dah Thermomix dekat belakang dia kan. Mana-mana chef pun sekarang memilih untuk ada Thermomix supaya masak lebih tepat, cepat dan sedap. Busy professionals yang suka eat out. Kita kerja, dapat gaji tapi gaji habis sebab makan luar tak faham. Jadi orang-orang macam gini memang wajib ada Thermomix untuk prep makanan sendiri dan lebih jimat. Seterusnya, orang yang ada masalah kesihatan, paling-paling kurang macam saya ceritalah, kita sakit demam bila tak larat nak masak, ada Thermomix memang sangat-sangat kuat. Jadi ada orang yang nak memasak, suka masak tapi tak pandai masak. Ada orang yang kawan-kawan kita memang tak pandai nak masak, kita
boleh guna guided cooking mode lah kat dalam resepi ni. Confirm jadi. Dan siapa lagi? Orang yang ada anak-anak kecil, orang-orang yang ada masalah kesihatan. Semua orang ni, senang kata kita semualah memerlukan Thermomix dekat dapur kita. Sebab tu, saya nak share satu fakta. Thermomix ni antara hadiah yang popular lah. Ramai orang pilih Thermomix ni sebagai hadiah. Hadiah pengantin baru, hadiah family day untuk companies, hadiah lucky draw. Sebab senang kata ini adalah gadget staple lah, gadget yang wajib ada dekat setiap rumah. Sebab tu ramai yang memilih untuk jadikan Thermomix ni sebagai hadiah. Sebelum kita merasa kita punya Pizza Bianca, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Encik Tesla sebab menganjurkan hosting this Thermomix cooking experience, cooking demo untuk saya tunjukkan kepada Encik Proton, Puan Honda, Encik Toyota semua tu macam mana mudahnya, macam mana gembiranya memasak menggunakan Thermomix. Encik Tesla dah ada 2 Thermomix ni. Kenapa beli 2? Kenapa satu tak cukup? Oh, sebab dah ada 2 rumah. Nampak? Encik Tesla terlalu happy dengan Thermomix pertama dia sampai bila dia ada rumah kedua, dia tak nak dah angkut Thermomix dia. Dia beli terus Thermomix baru. Best kan? Jadi sebagai tanda terima kasih saya kepada Encik Tesla, Encik Tesla dah host kita punya cooking demo hari ni. Jadi saya nak menghadiahkan thermo server ni kepada Encik Tesla. Terima kasih Encik Tesla. Okay, untuk yang confused kenapa tiba-tiba Encik Tesla dapat hadiah, okay, ini namanya adalah host program. Okay, bila kita beli Thermomix, bila Encik Proton, Puan Honda beli Thermomix, boleh invite rakan-rakan saudara mara jiran tetangga untuk datang tengok cooking demo dan host cooking demo dan akan dapat hadiah lah. Contoh macam hari ni yang Encik Tesla dapat adalah this thermo server. Thermo server ni adalah periuk lah untuk kita simpan masakan kita. Dia boleh tahan panas dan tahan sejuk selama sehingga 4 ke 5 jam. Cantik kan? Jadi kalau macam nak balik rumah mentua ke, nak hantar ke rumah jiran ke, bekas cantik dah ada. Jadi macam saya cakap tadi, kalau Puan Honda, Encik Proton, Encik Tesla, Encik Toyota semua gembira, happy dengan sharing hari ni, boleh sharekan kita punya gambar, video di social media. Bagi tahu rakan-rakan, hari ni great experience dapat tengok Thermomix masak live depan mata. Ada 5 hidangan semua ni yang kita masak hari ni kan. Betapa hebatnya Thermomix untuk kita. Puan Honda, Encik Proton, Encik Toyota. Beberapa tahun yang dulu, saya sama macam anda semua. Saya bermula sebagai seorang suri rumah yang tak tahu nak masak apa, yang dah buntu dah, masak sikit-sikit, nak mengemasnya banyak. Jadi saya mengambil langkah untuk beli Thermomix dan menjadi pengguna selama bertahun-tahun, dan saya merasakan sendiri betapa bestnya, betapa mudahnya masak dengan Thermomix. Dan bila saya share experience saya dekat kawan-kawan, semua macam menariklah Thermomix ni. Masa tu saya dah terdetik yang saya sepatutnya menjadi seorang professional Thermomix advisor dan sebarkan kebaikan, kegembiraan ni kepada semua kenalan saya, kepada semua orang dekat luar sana. Jadi Thermomix ni bukan sekadar memudahkan kerja-kerja saya sebagai suri rumah, kerja-kerja kat dapur, tetapi juga menjadi sumber pendapatan saya sebagai professional Thermomix advisor. Jadi kalau Puan Honda, Encik Proton, Encik Tesla dan semua yang menonton berminat untuk dapatkan side income ataupun satu career dengan Thermomix, come and join my team. Be a professional Thermomix advisor juga. Ada ramai juga yang baru beli Thermomix dan terus memilih untuk jadi advisor dan start building their careers with Thermomix.
So sebelum kita makan ni, jadi saya nak semua keluarkanlah. Ni survey form ni tadi saya dah edarkan pada awal-awal tadi untuk kita jawab bersama-sama 5 soalan kat bawah. Yang pertama, what impressed you the most from this Thermomix cooking experience? Apa yang best sangat hari ni? Teknologi dia ke? Senang sangat ke? Multifunction? Boleh pilih lebih daripada satu pun boleh. Nak tick semua pun boleh. Okey, yang kedua, soalan yang saya tanya tadi, nak masak apa? Bila dah ada Thermomix, apa dia hidangan pertama yang kita nak masak? Korean food tadi kan, kalau dah. Okey. Yang ketiga, I would like to recommend Thermomix to my friends. Kalau ada kawan-kawan, saudara mara, jiran, tetangga nak Thermomix dan nak datang tengok cooking demo, hari apa yang suitable, yang sesuai untuk mereka? Hari weekdays ke, weekends ke, siang ke, pilihlah. Saya adakan cooking demo minimum 3 kali satu minggu. Jadi boleh pilihlah slot mana yang paling anda suka. Yang nombor 4, what is best for you? Kalau nak beli Thermomix, apa payment method pilihan? Full payment ke untuk dapat extra gift, ataupun financing method yang ada banyak saya share tadi, serendah RM7 satu hari. Dan yang terakhir sekali, would you like to consider a career with Thermomix? Nak tak jadi macam saya, memasak, share kebahagiaan kepada orang dan dapat income daripada Thermomix. Okey, terima kasih kepada semua yang dah menjawab. Boleh serahkan borang tu pada akhir sesi demo nantilah. Okey, jadi sekarang sambil ngam-ngam, kita punya Thermomix pun dah memanggil. Okey, sebelum kita makan, saya nak minta Puan Honda, Encik Proton semua scan saja. Scan kan je. Yang online pun nampak kan, boleh scankan QR code ni dan akan keluar Club Thermomix, kelab paling membahagiakan di seluruh dunia. Sebab di situlah perjalanan sebagai Thermomix user bermula. Jadi sambil isi-isi dekat kelab Thermomix tu kan, kita boleh rasa kita punya pizza Bianca. Rangok crispy sangat bunyi dia, krak-kruk. Cik Proton pun daripada tadi dah teguk-teguk ayam liur tu kan, tak sabar kan. Okay, jadi kita rasa bersama-sama. Jom kita rasa sama-sama ya. Hangat-hangat lagi ni memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gebu at the same time. Jadi kalau tanpa Thermomix, saya rasa agak mustahil lah untuk saya buat sendiri. Okay, happy tak semua? Happy kan? Jadi jom kita Thermomix. Start your Thermomix cooking experience with me. Beli Thermomix hari ni dan kita masak dengan lebih berbahagia. Okay, jadi saya nak tunjukkan lagi menu-menu kita hari ni. Okay, yang pertama tadi kita ada buat kalamansi juice. Yang kedua kita buat pizza Bianca. Yang ketiga tadi kita ada buat kita punya ice cream mango sorbet. Lepas tu kita ada buat kita punya sayur. Next, yang saya excited nak tunjuk ni, okay, agak hati-hati ya, panas lagi. Selalunya saya akan biarkan dalam 10 minit lah dekat sini, tapi sebab nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan semua ni, okay,
Okey. Kita punya ayam dah siap. Ni kita punya, sorry, panas ni. Kita alas sikit. Sayur kita tadi, kita punya steam egg. And last but not least, kita punya nasi. Okay. Ada hook ni, just boleh angkat safely kita punya nasi. See? All this kita masak sama-sama tadi kan? Kita masak sama-sama dekat dalam cooking demo kita hari ni selama less than 1.5 hour. Sejam setengah tak sampai, kita siap masak semuanya. So with that, saya nak mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada Encik Tesla kerana host, kerana menganjurkan cooking demo hari ini. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Encik Proton, Puan Honda, Encik Toyota dan Encik Produk kat online sana kerana meluangkan masa bersama saya, Siti Hafifah binti Jamhari, your Thermomix cooking, your professional Thermomix advisor. Dengan itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.